Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera. Baik, ini adalah ulangan kita dah buat tempoh hari kelas RBT untuk 102 dan 106. Tajuk kita adalah perspektif 2 titik. Walau bagaimanapun tempoh hari rakaman saya ada masalah sikit. Jadi hari ini saya buat kelas ulangan dalam bentuk video. Jadi kamu boleh tonton semula lah. Okey. Jadi kebanyakan kita dah bincangkan tempoh hari dalam kelas. Jadi hari ini saya ulang balik lah ya. Saya ulang balik sedikit untuk kawan-kawan yang tak berpeluang join kelas kita tempoh hari. So mereka boleh ikut sesi pembelajaran kita lah. Okey. Tajuk kita hari ini adalah perspektif 2 titik. Kalau kamu merujuk kepada contoh soalan saya, okey, dalam worksheet yang saya berikan itu, saya hanya ada 2 soalan saja. Okey. Yang pertama ni soalan dia ringkas. Dia bagi tahu kita apa? Lakarkan semula objek berikut bentuk cube ni, okey, menggunakan teknik lakaran perspektif 2 titik. Okey. Objek yang diberikan kepada kita, cube ini adalah dalam bentuk lakaran isometrik. Dia nak kita tukar kepada bentuk lukisan perspektif 2 titik. Okey. Kamu juga boleh merujuk buku teks, dalam buku teks pun ada juga ditunjukkan langkah-langkahnya. Walau bagaimanapun saya akan demonstrasi sekejap lagi bagaimana kita nak tukarkan bentuk cube dalam lakaran isometrik ini kepada menggunakan teknik lakaran perspektif 2 titik. Okey. Lakaran perspektif 2 titik ni dia kurang lebih saja dengan lakaran perspektif 1 titik yang kita dah pelajari. Okey, dia ada perubahan sikit-sikit lah. Okey. Best lakaran perspektif 2 titik ni sebab lukisan dia cantik dan dia sebenarnya agak mudah untuk dibuat ya. Okey, baik. Terus kita lihat bagaimana nak buat lukisan ini. Okey, saya kongsikan. Okey, di paparan saya sekarang ini saya tunjukkan adalah inilah jawapannya ataupun bentuk lukisan yang dah kita tukarkan daripada soalan kita. Sekejap. Okey. Daripada soalan kita, ini soalan saya tadi dalam bentuk cube, dalam bentuk isometrik ya. Okey, cube dalam bentuk isometrik, kita berjaya tukarkan dia. Ini dia yang pertama, ini bentuk dia. Lakaran perspektif 2 titik. Nampak? Dia cantik kan bentuk dia. Okay. Kalau kamu perhatikan juga, kita punya cube ini, sudut pandangan kita adalah daripada atas. Jadi apa yang kita nampak dekat sini, kalau boleh saya highlightkan, kita nampak permukaan hadapan dia. Kita nampak. Sekejap saya try tandakan. Okay. Kita nampak di sini. Okay. Permukaan ini kita nampak. Hadapan. Kemudian kita nampak pandangan sisi dia juga. Kita nampak. Kemudian kita nampak pandangan atas. Okey. Jadi ini 3 pandangan yang kita boleh nampak dalam lukisan ni. Dia lukisan 3 dimensi lah kan. Jadi kita nampak pandangan sisi, pandangan hadapan dan juga pandangan atas. Umpamanya, ibaratnya kita melihat objek ni daripada atas lah. Okey, sudut pandangan ini juga dikenali dengan nama pandangan mata burung, bird eyes. Okey, mata burung. Okey. Baik, kita juga ada pilihan untuk membuat sudut pandangan berbeza, iaitu kita boleh lukiskan, lakarkan objek ini menggunakan teknik lukisan perspektif 2 titik juga, tetapi sudut pandangannya berbeza, iaitu daripada bawah. Kita tengok. Kalau kita nak lukis sudut pandangan dari bawah, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni. Perhatikan, ini juga lakaran perspektif 2 titik. Bentuk cube yang sama. Tetapi kali ini kalau kita lihat, kita ada pandangan hadapan. Okey, kita ada pandangan sisi. Dan juga kita dapat lihat pandangan dari bawah. Okey. Ini ibarat kita melihat objek ni daripada bawah. Sudut pandangan ini dari bawah. Dan kita kenali juga sudut pandangan dari bawah ni dengan nama pandangan mata ulat. Itu nama dia. Okey. Jadi kita ada 2 pilihan sebenarnya.
kita boleh lihat, kita boleh melukis dia sama ada kita nak dampakkan pandangan daripada atas ataupun daripada bawah. Biasanya kita pilih berdasarkan objek tu lah. Kalau objek tu dia banyak bentuk di bahagian atas, mestilah kita nak tunjuk bahagian atas kan. Jadi kita gunakan yang bawah ni. Kalau kita nak tunjukkan bahagian bawah, kita gunakan sudut pandangan mata ulat ni. Daripada bawah ni dia panggil sudut pandangan mata ulat. Tetapi sebab objek kita ni cube, so dia sama saja atas dan bawah. Kita hanya dapat melihat sudut pandangan yang berbeza lah. Okay, so ini yang akan kita buat bagi soalan 1 saya. Sekejap lagi saya demonstrasikan. Perhatikan juga saya label semua bucu-bucu yang ada pada lukisan ini. Okay, itu antara yang penting untuk kita buat sekejap lagi. Okay, ingin juga saya tunjukkan kepada kamu di sini. Sewaktu saya melabel, okay, kita punya cube ini, saya buat juga dia punya sudut pandangan ataupun bucu di bahagian belakang. Kalau kamu lihat, saya label A, B, C, D, E, F, G dan di belakangnya adalah H. Saya buatkan garisan putus-putus menunjukkan dia terlindung di bahagian belakang. Kenapa saya buat begitu? Sebab dia, kalau sudut pandangan dari atas tadi, kita tak nampak H sebab dia di belakang. Tetapi apabila kita buat pandangan daripada bawah, kita nampak H. Sebaliknya, kita tak nampak G pula sebab G pula yang terlindung berada di belakang. Okay? Itu uniknya lukisan ataupun lakaran perspektif 2 titik. Bentuk dia cantik dan sebenarnya dia mudah untuk dibuat. Okay. Dapat juga kita perhatikan elemen-elemen lukisan perspektif tu semua ada di sini. Dia ada garisan bumi, dia ada garisan ufuk, dia juga ada titik lenyap. Tetapi kali ini titik lenyapnya ada 2 kalau kamu perhatikan. Titik lenyap 1 di sebelah kiri dan titik lenyap 2 di sebelah kanan. Jadi ciri-ciri asas lukisan ataupun lakaran perspektif tu semua ada di sini. Okey, baiklah. Mari kita cuba buat ya. Kita akan cuba buat. Sama-sama kita akan cuba buat. Baik. Okey, saya padamkan dulu ni sekejap. Ya. Mana dia? Okey. Okey. Label saya. Label. Sekejap. Okey. Saya padam dulu sekejap. Okey, baiklah. Okey, kita dah boleh mula melukis. Okey, baik. Langkah pertama yang saya akan buat daripada soalan saya akan label seperti ini. Perhatikan saya label A, B, C, D, E, F, G dan juga di belakang tu saya buat garisan putus dan saya label dia H. Okey, ini bagi memudahkan kita melukis sebentar lagi. Baik, itu langkah pertama. Kita label semua bucu-bucu yang ada pada soalan kita. Okay? Kalau bentuknya kompleks, maksud dia label kita akan jadi banyak lah. Okay? Ini penting. Baik, seterusnya kita akan mula lukisan kita. Okay, saya akan mula dengan buat garisan ufuk terlebih dahulu. Saya akan buat garisan ufuk, saya pilih tempat di tengah-tengah. Okay? Saya buat satu garisan kat sini. Garisannya lurus sajalah, garisan ufuk ya. 180 darjah dengan sudut 180 darjah. Garisan lurus. Okey, saya garis satu situ. Okey, itu saya punya garisan ufuk. Saya boleh bagi dia nama garisan ufuk. Pensel saya ni. Garisan ufuk. Okey, baik. Seterusnya, saya nak tentukan sudut pandangan yang saya nak lukis. Okey, bagi contoh ini saya nak lukis dia pandangan mata burung. Lihat daripada atas. Okey, apabila saya nak buat lukisan mata burung ataupun dipandang daripada atas ini, saya perlu buat garisan bumi di bawah garisan ufuk. So saya akan bina satu garisan bumi dekat sini. Okey, anggaran sahaja jaraknya. Baik. Saya akan buat dekat sini. Okey, ni garisan bumi saya. Okey, saya label dia sebagai
GB lah. Okey, garisan bumi. Baik. Seterusnya, elemen ketiga iaitu titik lenyap. Okey, saya nak buat titik lenyap. Kita ada dua titik lenyap. Ingat, ini adalah lukisan perspektif dua titik. Kita nak buat titik lenyap kita, satu di sebelah kiri dan satu di sebelah kanan. Okey, jadi saya buat dulu titik lenyap yang pertama di sini. Ini saya punya titik lenyap satu. Okey, seterusnya di sebelah sini saya akan tanda ini adalah titik lenyap 2. Okey, saya ada dua titik lenyap sekarang ini. Okey, seterusnya bolehlah kita start melukis. Hop. Okey, baik. Okey, jadi kita nak start melukis. Saya akan buat objek saya di tengah-tengah, ya. Okey, ini adalah garisan bumi di bawah ni. Perhatikan garisan bumi. Garisan bumi ini juga bertindak sebagai lantai kepada lukisan saya lah. Okey, untuk lukisan saya ni, saya akan bermula melukis daripada titik A. Okey, saya akan start daripada titik A. Maksud dia, titik A mesti berada di atas lantai ataupun di atas garisan bumi. Saya akan buat dia di tengah-tengah sini. Okey, di tengah-tengah di antara titik lenyap 1 dan titik lenyap 2, saya tandakan titik A saya dekat sini. Okey. Okey, saya tanda di situ. Ini adalah saya punya A. Okey, A saya dekat situ. Situ saya nak buat saya punya A. Baik, seterusnya saya dah ada dah saya punya tapak A. Saya nak buat titik B pula. Okey, saya tahu B senang. B berada di atas A. Okey, kita tak ada sebarang ukuran. Okey, untuk lukisan saya ni saya nak gunakan kotak saja. Okey, mungkin saya nak buat jaraknya lebih kurang dalam 3 kotak. So, saya tahu B mesti berada 90 darjah di atas A. Dengan jarak di sini saya pilih 3 kotak. So, saya terus saja buat garisannya, ya. Okey. Kita mula dengan garisan yang halus saja, garisan binaan cukup. Okey. Jadi ini saya punya B. Okey, saya dah ada A, saya dah ada B. Langkah seterusnya, daripada A, saya kena buat satu garisan unjuran. Okey, saya nak buat garisan unjuran kepada titik lenyap. Okey, jadi kita garis satu garis daripada titik lenyap kepada A. Garisan binaan maksud dia halus saja, ya. Okey, jadi saya ada tu garisan yang pertama. Kemudian saya nak buat benda yang sama juga, titik lenyap 1 kepada B. Satu lagi garis dari titik lenyap 1 kepada B. Okey, saya akan dapat begitu. Okey, seterusnya saya buat perkara yang sama daripada A ke titik lenyap 2 dan daripada B ke titik lenyap 2. Okey, kita garis dulu A titik lenyap 2. Kemudian B titik lenyap 2. Alright, kita akan dapat begitu. Okey, seterusnya saya nak buat ni. Saya dah ada A, saya dah ada B, saya nak buat C dan juga D. Okey, saya akan start dengan D dulu. Tengok macam mana saya nak buat D. Okey, saya tahu D ni berada di sebelah kanan A. So, D berada di sebelah kanan A. Bermaksud D mesti sentiasa berada di antara garis A dengan titik lenyap 2. Jarak dia berapa? Sebab kita tak ada ukuran. Okay? Jadi, saya gunakan 2 kotak di sini. So, saya akan letak titik D saya dekat sini. Ini saya punya D. Okay, sama juga dengan B. Okay? Kalau kita perhatikan B. B dan C. C berada di sebelah kanan B. Jarak dia sama dengan D tadi, iaitu 2 kotak. Okay? So, saya dah tahu automatik saya punya C dekat sini. Okay? Seterusnya, apa boleh saya buat? Saya boleh terangkan garisan itu. Okay? Jadi, saya dah dapat dah ni tadi. Saya dah dapat C, saya dah dapat D. Saya boleh garis C dan D. 90 darjah lurus. Okey, dah ada A, B, C, D. Seterusnya kita ulang benda yang sama, tapi kali ini untuk sisi sebelah kiri pula. Okey, mari kita lihat soalan kita.
Di sebelah kiri A, kita ada E. Okey, so kita nak buat E. Di sebelah kiri B pula ada F. Jadi kita nak buat E dengan F. Okey, perhatikan di sebelah kiri A ada E dengan jarak 2 kotak. So, sini kita punya E. Okey, di sebelah kiri B 2 kotak. Sini kita punya F. So, kita sambungkan E dan F. So, sekarang kita dah ada A, B, C, D, E, F. Tinggal satu saja lagi, iaitu apa? Iaitu G dekat atas ni, betul? So, mari kita buat G. Macam mana nak buat G? G paling senang. Okey, perhatikan. Yang pertama, saya nak garis daripada C ke titik lenyap 1. Okey, garis daripada titik lenyap 1, saya buat satu garisan sampai C. Right. Seterusnya, daripada F, saya nak garis ke titik lenyap 2. Perhatikan, daripada F, saya garis ke titik lenyap 2. Okey, kita akan dapat satu garisan yang bersilang dekat sini. Tempat yang bersilang itulah kita punya G. Okey, seterusnya kita bolehlah terangkan lukisan kita menggunakan garisan binaan. So, saya terangkan AB, BC, CD, AD, A kepada E, E kepada F, F kepada B, F kepada G, G kepada C. Siaplah kita punya lukisan perspektif 2 titik. Okey. Cantik lukisannya. Alright, selesai. Dan mengikut pandangan daripada atas ataupun pandangan mata burung. Okey. So, kita dapat sekarang ni kita punya kotak. Baik, selesai. Okey. Saya juga maklumkan tadi, kita juga boleh buat sudut pandangan berbeza, iaitu pandangan daripada bawah, betul? Ataupun kita panggil sebagai pandangan mata ulat. Okey, kita cuba untuk buat itu sekarang. Kita gunakan tapak yang sama juga, ya. Okey, jadi untuk buat pandangan daripada bawah ini ataupun pandangan mata ulat ini, kita perlu membina garisan bumi di atas garisan ufuk. Okey, mari kita buat itu sekarang. Garisan bumi di atas garisan ufuk. Sebab saya nak kekalkan jarak dia sama, so saya akan buat jarak garisan bumi dengan garisan ufuk ni samalah. Okey, dalam contoh ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kotak. So, saya akan buat 7 kotak juga. 6, 7. Okey. Baik, kita cuba untuk buat yang pandangan mata ulat pula, ya. So, ini saya punya garis bumi, GB. Okey, GU kita masih sama. Titik lenyap 1, titik lenyap 2 kita juga masih sama, ya. Itu sama semuanya. Baik, jadi kita nak buat kita punya objek sekarang ini. Kita nak buat objek kita. Objek kita adalah sama, A, B, C, D, E, F, G juga. Dia punya apa ni? Dia punya label. Okey. Jadi kita nak start lukis. Kita akan labelkan di tengah-tengah. Saya nak tanda dekat sini. Okey, saya tanda titik tengah-tengah ni. Di sinilah kita nak start lukisan kita. Okey, titik yang saya tanda itu, okey, saya nak start dengan B. Maksud dia, saya tahu ni saya punya B. Okey, tak kisah nak buat A pun boleh, ya, tapi saya nak buat dekat situ B supaya saya nak sama dia punya bentuk dia dengan bawah. Baik, tekan start dengan B. Kemudian kita buatlah. Okey, yang senang sekali, B, di bawah B kita ada A. So, kita akan buat garisan lurus sahaja di bawah B ni. Jarak dia kita buat 3 kotak. Kita tahu di situ adalah garisan A. Okey, 3 kotak. Kita dapat kita punya A kita dekat bawah situ. Okey, seterusnya kita ulang step tadi. Kita akan buat unjuran daripada A ke titik lenyap 1.
daripada B ke titik lenyap 1. Okey, seterusnya daripada A ke titik lenyap 2. Daripada B juga ke titik lenyap 2. Okey, kita akan dapat macam tu. Baik, seterusnya kita lihat. Di sebelah kanan B, kita ada C. Di sebelah kanan A, kita ada D. So, kita akan buat C dan juga D. Okey, saya gunakan jarak 2 kotak. So, sini saya punya C 2 kotak. Sini saya punya D. Gariskan dia. Okey, seterusnya kita nak buat di sebelah kiri pula. Kita lihat. Di sebelah kiri B ada F. Di sebelah kiri A ada E. So, kita nak buat yang itu. Jarak dia sama, 2 kotak juga. Sebelah kiri B, kita ada F. Di sebelah kiri A, kita ada E. Okey. Baik, kita garis E dan juga F. 90 darjah garisan dia, lurus. Okey, seterusnya kita nak buat garisan unjuran daripada D kepada titik lenyap 1. Kemudian kita buat satu lagi garisan unjuran daripada C kepada titik lenyap 2. Okey, kita akan dapat satu garis yang bersambung dekat situ. Yang bertemu tu, titik pertemuan itu adalah titik G kita. Okey, titik G. G pula dah. H. Sorry. G dekat atas ya. H. Titik H kita ya. Titik H. Okey, itu dia kita punya titik H. Baik. Sekarang ini kita boleh terangkan objek kita. Mari kita terangkan. Okey, kita terangkan. Okey, kita dah terangkan objek kita. Baik, inilah rupanya. Okey, objek kita daripada pandangan mata ulat ataupun kita pandang dari bawah. Okey, jadi kita boleh pilihlah tadi kita nak buat pandangan macam mana. Okey, jadi penentu dia tadi adalah garisan bumi tu. Kalau garisan bumi di bahagian bawah garisan ufuk, kita akan dapat sudut pandangan dari atas ataupun kita panggil pandangan mata burung. Kalau kita buat garisan bumi di atas, kita akan dapat sudut pandangan dari bawah ataupun kita panggil pandangan mata ulat. So, saya harap kamu boleh selesaikan soalan 1 saya. Okey, boleh ulang baliklah tengok step dia tu kalau saya laju sangat. Baik. Okey, seterusnya boleh kita teruskan ya. Okey, mari kita lihat. Ini soalan saya yang nombor 2. Okey, soalan nombor 2 saya adalah saya buat bentuk objeknya bentuk L. Okey, bentuk L objeknya. Masih dalam soalan ini bagi kita isometrik. Ini isometrik. Okey, soalan dalam bentuk isometrik. Tetapi dia minta kita buat teknik lakaran perspektif 2 titik. Jadi kita lukis semula. Macam tadi jugalah. Okey, macam tadi juga kita akan lukis semula. Baik, kita nak lukis bentuk L ini. Okey, baik, kita perhatikan. Untuk objek ini, adakah sesuai kita nak buat lukisan ataupun lakaran dia bentuk pandangan mata burung atau sesuai nak buat bentuk pandangan mata ulat? Kat sini saya kata kita kena menilai lukisan itu. Okey, kita perhatikan lukisan ini. Banyak sudut pandangannya ataupun bentuknya berada di sebelah atas. Jadi kita nak tunjukkan permukaan atas objek itu. Jadi lebih sesuai kita gunakan pandangan mata burung, tengok daripada atas. Kalau kita guna daripada bawah, kita tak nampak banyak lah sebab dia akan terlindung objek dia. Tak nampak cantik sangat lah. Okay? Jadi ini sesuai kita gunakan pandangan mata
burung bermaksud garisan bumi berada di bawah garisan ufuk. Okey, mari kita lihat contoh dia. Okey, mari kita lihat contoh dia. Mana dia? Okey, this one. Okey, ini dia contoh dia yang dah siap saya buat. Okey, perhatikan garisan bumi di bawah, garisan ufuk di atas. Kita akan dapat bentuk macam L, macam tangga ni. Okey, yang cantik lah. Okey, kita dapat dia macam tu. Okey, teknik-teknik dia sama je seperti yang kita buat kotak tadi. Okey, tapi dia kali ini dia banyak sedikit bucu-bucu, so label dia pun ada banyak sikit lah. Okey, baik, sama-sama kita kamu boleh perhatikan, kita cuba selesaikan buat sama-sama ya. Okey, sekejap padam dulu ni. Ini apa? Okey, baik. Okey, perhatikan ya. Perhatikan. Oh, label sini tak padam lagi ya. Sekejap, saya nak label dia. Okey, saya padam dulu label dia. Baik. Okey, yang pertama sekali kita kita nak label. Okey, kita nak label. Okey, mari kita cuba label dekat sini. Okey, saya start ni dengan A. Okey, A, lepas tu B, C, D, E, F. Okey, kita label sebelah-sebelah. Okey, A, B, C, D, E, F dulu. Kita buat. Sekejap lagi kita label pula di bahagian belakang dia. Okey, kita nak buat sebahagian demi sebahagian pula untuk kali ni. Sebab apa saya nak buat macam tu? Sebab bentuk dia agak complicated sedikit. Okey, kita buat sebelah-sebelah. Okey, jadi sekarang ini kita nak buat bentuk yang macam L ni, A, B, C, D, E, F terlebih dahulu. Baik. Jadi elemen-elemen lukisan perspektif 2 titik semua kita kena buat lah. Okey, kita start dengan garisan ufuk. Okey, kita ada garisan ufuk. Lepas itu saya nak pandangan atas. So saya buat garisan bumi di bahagian bawah. Kemudian ada titik lenyap 1, ada titik lenyap 2. Okey. Alright. Okey, baik. Jadi kita nak start sekarang ini. Jadi kita mulakan dengan titik A lah. Okey, kita mulakan dengan titik A pada garisan bumi. Kita ambil titik A ni berada di tengah-tengah di antara titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Ini kita punya A. Okey. Okey, baik. Kita nak teruskan. Tapi kali ni agak berbeza sedikit. Kamu perhatikan bentuk L saya ni. Dia ada A, B, C, D, E, F. Okey. Kita nak buat titik B. Kita tahu titik B ni berada di atas titik A. Okay. Tetapi ada satu trik ni nak bagi kita mudah sedikit. Kalau kamu perhatikan bentuk L saya ni sebenarnya dia ni kotak. Kalau saya teruskan garisan ini, kamu tengok Kalau saya teruskan garisan ni, oh, dia tak keluar. Saya teruskan garisan ni, tengok saya teruskan garisan ni. Kemudian saya teruskan garisan ni, dia ibarat sebuah kotak, betul tak? Dia akan bersambung dekat sini. Okey, ni satu trik untuk kita buat bina lakaran ya. Jadi apa kita boleh buat? Kita boleh buat dia kotak dulu supaya dia akan bantu kita untuk cari B, C dan D sekejap lagi. Okey. Jadi cara dia saya akan buat begini. Okey, kamu perhatikan. Okey, daripada A saya akan buat satu garisan binaan lurus sahaja ke atas. Tak ada ukuran, straight je. Saya buat. Okey, jadi saya tahu begitu. Kemudian daripada titik A, saya akan buat garisan ke titik lenyap 1 terlebih dahulu. Okey, seterusnya dari A juga, saya akan buat ke titik lenyap 2. Okey, saya akan dapat begitu. Baik, seterusnya. Kali ini, saya tak nak buat B dulu. Sebaliknya, saya nak buat F dulu. Saya tahu F berada di sebelah
kiri A. Okey, jarak F dia tak nyatakan dekat sini, tapi kita buat anggaran, saya buat anggaran dekat sini 4 kotak. So saya nak buat F dengan jarak 4 kotak di sebelah kiri A. So saya buatlah dekat sini 4 kotak 1 2 3 4 anggaran saja, kurang lebih. Weh, besar sangat 4 kotak, tak boleh. Saya buat 3 kotak. Okey. 3 kotak saya tanda dekat sinilah saya punya F. Okey, itu saya punya F, saya tanda dekat situ. Seterusnya, saya dah dapat saya punya F. Sekarang saya nak buat E. Saya tahu E berada di atas F. Okey, jarak yang boleh kita buat di sini mungkin dalam 4 kotak. So, saya garis straight sahaja. 1, 2, 3, 4. Saya tahu dekat sini adalah saya punya titik E. Atas ni tadi. Okey. Jadi saya akan label dia sebagai E dekat sini. Okey. Saya dah dapat E. Seterusnya, apa saya nak buat? Daripada E, saya akan garis ke titik lenyap. Okey. Tetapi saya nak panjangkan sedikit. Kamu tengok saya buat. Dari titik lenyap 1, saya buat garisan ni. Dia akan pergi kepada E. Kemudian, saya nak teruskan lagi garisan itu. Sampailah dia kena pada garisan lurus A tadi. So dia akan jadi macam tu. Okey. Panjangkan dia sikit sampai dia kena dekat garisan tegak A tadi. So kita dapat kotak. Kotak yang kita dapat ini adalah kotak ini. Ni bucu ni yang kita dapat tadi. Okey. Jadi kita dapat part segi macam tu. Okey. So, dia akan mudahkan kita untuk cari B, C dan juga D sekejap lagi. Baik, seterusnya kita nak buat B, C dan D. Macam mana nak buat B, C dan D? Cara dia senang saja. Tengok ni, perhatikan. Saya nak buat B dulu. Saya nak buat B. Saya tahu B berada di atas A. Saya buat jarak dia 2 kotak. So, ni saya punya B. Daripada titik B saya ni, saya akan buat satu garisan unjuran kepada titik lenyap 1. Okey, saya akan buat macam tu. Okey, baik, seterusnya saya nak buat pula apa? Saya nak buat D. Okey, D pula tadi saya tahu D berada di sebelah kanan E. Ni E. So di sebelah kanan E. So D saya buat satu kotak jarak dia. So, saya punya D dekat sini. Seterusnya, saya tahu di bawah D adalah C. Okey. Apa saya akan buat? Daripada D, saya garis lurus saja ke bawah. Dia akan bersambung dekat garisan ni. Tempat yang bersambung itulah saya punya C. So, sekarang ni sebenarnya kita dah siapkan A, B, C, D, E, F. Kita boleh terangkan A, B, C, D, E, F ni. Baik, mari kita terangkan dulu supaya kita nampak lebih clear. A ke B. Okey, kita dah dapat dah permukaan yang pertama dekat situ, A, B, C, D, E, F. Seterusnya, kita nak buat di bahagian permukaan yang sebelah lagi, di belah belakang dia. Okey, kita belum label pun. Okey, baik, mari kita label pula permukaan ini. Okey, A, B, C, D, E, F. Jadi kat sini saya sambung G, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Okey, G, H, I, J, K. Baik, kita nak buat itu pula. Baik, semua ini berada di sebelah kanan. Perhatikan, G di sebelah kanan A, H di sebelah kanan B, I di sebelah kanan C, J di sebelah kanan D, K di sebelah kanan E. Baik. So, apa kita nak buat sekarang ini adalah kita nak buat garisan unjuran daripada A, B, C, D, E.
Nak unjur ke mana? Kita akan unjur semua itu kepada titik lenyap 2. A kita dah unjur, titik lenyap 2. Next, B pula. Daripada B ke titik lenyap 2. Seterusnya lagi dari C ke titik lenyap 2. Seterusnya lagi dari D ke titik lenyap 2. Akhir sekali daripada E ke titik lenyap 2. Okey, semua sekali pergi titik lenyap 2. Baik, seterusnya langkah yang mudah apa kita nak buat? Kita nak buat garisan ataupun titik G. Okey, kita tahu G di sebelah kanan A. G di sebelah kanan A, jarak dia kita boleh tentukan. Untuk contoh ni, katakan saya nak buat jaraknya adalah 2 kotak. So, saya akan tanda dekat sini 2 kotak. So, ini adalah G saya. So, itu adalah G. Baik. Kemudian kita tahu di atas G ada apa? Di atas G ada H. So, saya boleh tahu H straight saja di atas G. Buat satu garis lurus. Itulah kita punya H. Okey, dah jumpa kita punya H. Seterusnya, daripada H tadi, kita kena buat satu garisan unjuran ke titik lenyap 1. So, titik lenyap 1 kepada H. Okey, titik lenyap 1 kepada H. Perhatikan, kita ada satu garis bersambung dekat sini. Garisan yang bersambung itu sebenarnya adalah garisan ataupun titik I. Yang bersambung itu adalah I. Automatik kita dapat I. Tandakan I dekat sini. Okey, seterusnya daripada I, kita nak buat lagi next. Kita tahu apa? Oh, di atas I ada J. So, kita garis lurus 90 darjah sampai kita jumpa J. Okey, garisan J tadi, kalau kamu perhatikan, dia mesti berada di sebelah kanan D. So, ini D kan? Nampak? Ini D, di sebelah kanan D. Ini I, kita garis lurus daripada I. Naik ke atas sampai garisan ini. Itu adalah kita punya titik J yang bertemu di situ. Akhir sekali daripada J, kita buat garisan unjuran ke titik lenyap 1. Okey, yang bersambung di sini adalah kita punya titik yang terakhir, iaitu K. So, seterusnya apa kita boleh buat? Kita bolehlah terangkan kita punya garisan. Mana clearnya tadi? Kita boleh terangkan garisan kita. Okey. Kita nak terangkan garisan kita tadi. Baik, mari kita terangkan garisan kita. Sebab objek kita dah jadi dah. Okey, ni saya terangkan saja. Kita dah siap. Semua garisan dah ada. Nak terangkan saja. So, siaplah kita punya objek berbentuk macam L ataupun tangga itu menggunakan teknik lakaran perspektif 2 titik. Okey? Jadi, kamu boleh cubalah. Ini soalan saya yang kedua. Okey? Jadi, kamu boleh cuba 2 soalan saja kita untuk tugasan minggu ni. Saya harap kamu boleh selesaikan. Okey? Sebelum kita berakhir, saya nak share satu apa yang kamu boleh buat dengan lakaran perspektif 2 titik ni. Okey, kalau siapa rajin boleh buatlah. Ni saya ada lukis satu meja menggunakan teknik yang sama, lakaran perspektif 1 titik dan 2 titik. Sebenarnya kita mudah untuk lukis sebarang objek. Kamu cari objek yang berbentuk geometri seperti meja, kerusi, okey, dan sebagainya. Kamu boleh praktis, cuba buat. Okay, bentuk yang senang-senang terlebih dahulu.
Okey, biasaannya bentuk geometri yang lurus lah, yang tak ada curve, yang tak ada kona-kona, tak ada bengkok-bengkok, dia akan mudah sedikit. Okey, jadi baik, selamat mencuba untuk soalan lukisan perspektif 2 titik. Ada 2 soalan saya, soalan 1 dan soalan 2. Saya harap kamu dapat selesaikan dan hantar melalui pautan yang dah saya berikan itu. Okey, sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Baik, okey, terima kasih. Assalamualaikum.